Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih lagi memberi kesihatan kepada kita. Alhamdulillah. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari tadabbur makna daripada surah Al-Jin. Surah Al-Jin merupakan surah yang ke-72 daripada 114 surah. Merupakan Makkiyah, surah Makkiyah. Mempunyai 28 ayat. Dan kita baca seperti biasa. Baca ramai-ramai sudah. Sekarang ni kita tadabbur makna lah. Sebelum daripada kita melihat tadabbur makna ni, sukalah Abang nak kongsi dengan tuan-tuan semua berkaitan dengan apa ni, ta'arif jin ni. Ta'arif jin. Jin ini yang apa ni, surah jin ini allati dzukirat fiha qissatu imanil jinni bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Surah jin, dalam surah jin ini disebut di dalamnya satu kisah, satu cerita jin, kisah jin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li anna risalatahu ammatun lil insi wal jinni, kerana risalah nabi ini dia umum. Ammah ni termasuk sama ada untuk golongan manusia dan juga golongan jin. Islam risalah yang dibawa oleh nabi kita ni ditujukan kepada sama ada manusia ataupun jin. Wal jinnu, dan jin ini kita nak kenal barang ni, dia kita kena kenal tua jin ni apa dia. Wal jinnu ajsamun nariyah hawaiyah. Jin ini ialah jisim. Ajsam ni makna jisim, fizikal. Nariyah yang dimaksudkan kepada api. Hawaiyah yang dimaksudkan kepada angin. Maknanya kita dengan jin ni, kalau Allah Ta'ala takdir boleh nampak, alhamdulillah boleh nampak. Kalau Allah Ta'ala tak bagi nampak apa, alhamdulillah. Dah banyak alhamdulillah. Allah Ta'ala tak bagi kita nampak jin ni, mujur. Kalau kita nampak jin, jawab dia duduk serabut dengan perempuan dia. Ada orang kata bila dia boleh nampak jin, dia rasa
dia rasa itu adalah anugerah. Anugerah. Ya, anugerah betul anugerah. Bila Allah Ta'ala pecah ke ajenak ni, dia panggil ajenak, mana dinding ni, maka Allah Ta'ala bagi nampak. Tetapi kita ni alhamdulillah syukur kita tak nampak jin. Kalau kita nampak jin, jawab dia, payah kita nak tambah dengan buat-buat dia. Sebabnya laha qudratun ala tashakkulat bisuwar asyarifah wal khasisah. Dia ni ada kemampuan jin ni. Allah Ta'ala bagi kepada dia kemampuan untuk buat rupa. Dia boleh buat rupa bisuar, mana boleh buat gambar asyarifah, hok baik, hok molek. Dia ni boleh buat rupa. Jin ni dia boleh berupa hok baik dan juga benda yang tak baik. Wa tuhkamu alaihi surah, dan dihukumkan dia ni di atas rupa dia tadi. Wa bihadza zahara al-farqu bainahum wa bainal malaikah. Ni sebagai intro dulu biar kita kenal dulu. Maka dengan ini zahara al-farqu, maka zahirlah perbezaan bainahum, antara mereka wa bainal malaikati, dan di antara malaikat. Mana di sini bila kita tengok ta'rif jin ini ajsamun nariyah hawaiyah, iaitu jisim yang dibangsakan kepada api, hawaiyah yang boleh terbagi mari, dibangsakan kepada angin. Maka perbezaannya dengan malaikat, li'annal malaikata, malaikat ni kita tak kena bagai juga, tak kenal juga. Malaikat ni lagu mana? Malaikat ni ta'rif dia ajsamun nuraniyah, iaitu jisim-jisim fizikal yang Allah Ta'ala buat dia ini nuraniyah, dibangsakan kepada nuraniyah, cahaya. Allah Ta'ala buat malaikat daripada cahaya, tetapi jin ini Allah Ta'ala buat daripada api. Laha qudratun ala tashakkulat bisuwari ghairi yusamma ghair khasisah. Jadi malaikat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka ni mampu untuk buat rupa juga. Dia boleh berupa. Kita dengar cerita Jibril ni duduk setakat Nabi menerima wahyu 22 tahun 2 bulan 22 hari ni, duduk terima wahyu Al-Quran dihantar daripada Jibril kepada Nabi. Duduk main bulan-bulan, tempohnya 23 tahun secara kasarnya. Selama 23 tahun Nabi duduk terima Quran melalui Jibril ni, 2 kali je selama 23 tahun ni, mana Nabi duk terima Quran dengan Jibril, duk terima ni, Allah Ta'ala suruh Jibril pergi hantar wahyu kepada Nabi. Hak rupa sebenar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh melihat Jibril adalah 2 kali. Lepas tu kali-kali yang lain Jibril berupa seorang lelaki yang kacak, yang handsome, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin idh tala'a 'alaina rajulun. Ketika kami, katanya Sayyidina Umar, duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki, rajulun syadidu bayadis thiyab, putih bersih pakaian, syadidu sawadis sya'ri, hitam berkilat rambut, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kami tengok mari lelaki yang mana pakaian bersih, sehingga bersih-bersih ni tak nampak debu seperti mana orang musafir. Mana penampilan Jibril ni mari dalam keadaan kacak, seorang lelaki yang handsome, yang tampan, mari menghadap jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya dalam cerita ni yang hamba sedut ni adalah di dalam Hasyiah As-Sawi
syarah kepada apa ni tafsir Jalalain. Disebut di dalam hasyiah ni bahawasanya malaikat-malaikat ini dia ni ada kemampuan untuk buat rupa dengan gambaran-gambaran yang tidak yang tidak keji. Maknanya yang baik-baik. Yang baik-baik. Tu dia. Allahu akbar. Waktu fil jinni, dan ada ikhtilaf ulama berkaitan dengan jin. Kita dengar dulu cerita ni lah baru kita akan baca. Waktu fil jinni, dan ada khilaf di perselisih. Mana ada pendapat ulama yang mengatakan, ada setengah kata faqila dikatakan hum dzurriyyatu iblis. Jin-jin ni ialah zuriat daripada iblis. Zuriat daripada iblis ni diqila, dia panggil. Qila ni mana dikatakan. Ghaira anna al-mutamarrid minhum yusamma syaitanan. Hok mana hok jenis apa ni, dia ni zuriat iblis, ni keturunan iblis ni dikatakan. Tuan-tuan semua bila dikatakan ni pendapat-pendapat, bila dikatakan qila, dia kaedah ni. Bila kata qila, pendapat memang pendapat ulama. Tetapi bila qila di dalam kitab-kitab, bila qila maknanya dikatakan, maka pendapat itu tak kuat. Tak kuat lah. Gitu. Qila hum dzurriyyat iblis, mereka ni adalah zuriat iblis. Waqila, dan dikatakan juga innal jinna waladul janni, jin ini anak kepada jan. Jin ini anak kepada anak cucu jan. Bagai jin dengan jan ni tak sama ke? Jin alif nun jan. Wasyayatin, dan syaitan itu waladu iblis. Syaitan ni anak iblis. Iblis ni orang panggil hok gori mula-mula. Supaya kita ni manusia ni hok mula-mula sekali siapa dia? Adam. Maka bawah Adam ni hok gori Adam Hawa, bawah dia ni manusia ins. Ada pun syaitan ni anak cucu cicit ciak keturunan iblis. Yamutu ma'a iblis indan nafqah. Maknanya syaitan ni dia akan mati bersama iblis ketika ditiup sangkakala yang pertama. Warajihu al-awwalu. Dalam banyak-banyak pendapat ni dia panggil hok paling rajih. Hok paling rajih ni ialah pendapat yang pertama tadi. Hok mana? Yang mengatakan wal jinnu ajsamun nariyah hawaiyah, laha qudratun ala tashakkulat bil bisuwari asy-syarifah wal khasisah. Hok ni lah pendapat mula-mula tadi. Hok kita dengar mula-mula tadi, iaitu jin. Hok ni hok rajih. Rajih ni makna hok paling kuat. Pendapat ni lah, jin ni ialah jisim yang dibangsakan kepada api, yang dibangsakan juga kepada udara. Maksudnya mereka ini dibuat daripada api dan tempat tinggal mereka ini dia di udara. Gemari. Itu. Baik. Kita pun tengok cerita ni. Cerita ni yang insya-Allah kita akan lihat di dalam di dalam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala cerita ini. Ceritanya dalam ayat ni kita baca dululah, kita baca dulu hak ni baru kita tengok kepada mafhum apa tu ataupun tadabbur makna. Disebut dalam ayat yang pertama dia nafar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun. Nafar ni biar kita tahu nafarun itu. Nafarun ni ialah dia panggil jamaah. Al-jamaah ma baina thalatha ila al-asharah. Kalau kumpulan kita nak panggil nafar, disebut dalam ayat Allah SWT sebut nafarun, makna satu kelompok. Bila sebut perkataan nafarun, maka nafarun ini ialah maknanya ramah. Ramah ni ramah mana?
ramanya bilangnya 3 hingga 10 je. Kalau lebih daripada 10 dia tak panggil nafar dah. Dia beri kita kena faham tu. Baik. Faqila kanu tis'ah, maka berlaku waktu li fi adadihim, maka berlaku perselisihan pendapat berapa orang semua, berapa istilah kalau kita nak kata buah ekor munasabah juga, berapa ekor jin ni. Hok jin hok mari temu dengan Nabi ni, hok tembung dengan Nabi ni berapa orang, berapa bilangnya. Nafar ni jumlah dia start daripada 3 sampai berapa tadi? Sampai 10. Bilangnya 3 sampai 10 dipanggil nafar. Baik, faqila kanu tis'ah wa qila sab'ah. Ada pendapat kata 9. Ada pendapat kata 7 orang ataupun 9 orang. Dia terlari daripada tu lah. Sama ada dia 7 ataupun dia 9. 11, 12, 40, 30 dok. Dia ramai tu je. Tu nafar. Qauluhu jin nasibin. Jin ni dia panggil jin nasibin. Jin nasibin. Nasibin ni dia panggil nasibin qaryah bil Yaman, iaitu satu tempat yang berada di negeri Yaman. Yaman ni ada satu tempat nama dia Nasibin. Kalau kita agak contoh ni Puak Lundeh. Dalam Kota Baru ada nama Lundeh. Ni Lundeh. Lundeh luas mana Lundeh? Jadi negeri Yaman ni, dalam negeri Yaman ni dia ada satu qaryah, satu kampung yang nama tempat kampung ni Nasibin. Nusaya bayanu Nasibin. Jadi jin-jin ni ialah mereka ni duduk di kampung ni, kampung Nasibin. Jin ni dia ada belakang, Lundeh pun ada jin. Kan? Jangan kata Lundeh tak ada jin, ada belakang jin. Dalam masjid ni ada jin. Cuma kita tak nampak dia, alhamdulillah. Ada orang dia nak nampak jin, payah nampak jin ni. Dan jin ni tu atas semua umur dia panjang-panjang. Kalau ikut pengalaman hamba pernah merawat yang orang yang dirasuk jin, yang dimasuki jin. Kalau contoh pernah bila kita baca ruqyah, bila dia kecek tu, bila kita baca ruqyah bunyi kok mana kok mana bunyi pos aduh sakitnya. Rupa-rupanya bila hamba tanya dia, mu ni umur berapa? 5 tahun telo jin sepengang kita. 5 tahun tu telo lagi. Dan penuh yang dirasuki jin ni, yang masuk dalam badan ni memang beribu jumlah ni. Hamba pernah dulu cerita lama-lama ni. Bila dia mau minta tolong, kita pun bacalah ruqyah. Ada satu jin ni bila hamba berubat dia ni, dia hamba kecek dengan dia, hamba tak dengar. Pelahai sangat-sangat sehingga kita kena letak telinga ni di mulut dia. Apa dia je kecek. Dia kata, dengar ni hamba kuat dah ni suara ni. Aduh sakitnya, aduh sakit. Hamba kata sakit tu ubik lah. Jangan duk kacau. Mu ni apa ni dilahirkan bila? Dia kata dia ni sempat zaman Nabi Musa alaihissalam. Dengan zaman Nabi Musa tu dia sempat. Sebab itulah bila dia tampil ke cara cakap dia seperti seorang yang tua, seorang yang agak lemah. Dia dah tahu dah tak cakap, tahu dah lemah sekarang ni, apa duk main kacau ke? Dia akhir sekali keluar lah. Jadi nak ceritanya, bila kita tengok ni berbagai-bagai penampilan, dia panggil watak-watak. Jadi orang yang dirasuk jin ni, dia tak sedar. Dan ada dia panggil, dia macam dia nak cuba menguasai diri dia, tapi dia tak mampu.
Bila kita tanya ingat kalau buat kau ni ingat, dia kata macam ingat lupa, ingat lupa. Ada lagu tu. Ada hak jenis bila dikuasai penuh ni dia tak ingat apa satu. Apa yang berlaku, tak tahu apa satu. Tak khabar sikit abuk. Ni dia panggil, orang panggil kekuatan yang Allah beri kepada jin, dia boleh lagu tu. Jadi jin yang berada di Nasibin ini ialah jin yang berasal daripada satu buah kampung yang berada di Yaman. Berlakunya peristiwa ni kita nak tahu jugalah berlaku ni fi salati subhi. Berlakunya cerita yang jin ni bertemu dengan Nabi ni pada semaya subuh. Wa dhalika annahu sara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jumlatin min ashabihi qasidina suq Ikas. Demikian berlaku ni pada waktu subuh ni, ketika mana Nabi semaya subuh. Maka pada ketika itu saran Nabi ni berjalan dengan bersama sejumlah daripada sahabat-sahabat, bertujuannya untuk pergi ke satu pasar Ikas. Dia panggil satu pasar untuk nak pergi ke satu tempat, dia panggil Suq Ikas. Aikaf Alizah Ikas, iaitu suq, iaitu pasar ma'ruf biqurbi Mekah, iaitu dia ni dekat, ma'rufnya dengan dia panggil masyhurnya dengan satu tempat yang berhampiran dengan Mekah. Kanatil arabu tuqsiruhu fi kulli sanah. Biasanya orang Arab ni dia akan pergi ke pasar ni setiap tahun. Setiap tahun gitu, setiap tahun. Maka dalam cerita ni famarru bin nabiyyi, jemaah daripada jin ini, nafar satu kumpulan daripada jin ini, famarru bin nabiyyi wa ashabihi. Mereka pada ketika itu dalam perjalanan dan mereka melalui bertemu dengan Nabi dengan sahabat-sahabat. Pada ketika itu wahwa yusalli subha, Nabi sedang semaya subuh, yaqra'u fihi suratul Rahman. Disebut dalam ceritanya bahawasanya ketika Nabi semaya subuh tu, Nabi tengah baca surah Ar-Rahman. Dengan surah-surah kita tahu ni, surah Ar-Rahman. Nabi duk baca surah Ar-Rahman. Wa qila iqra' bismi rabbika. Ada dikatakan ceritanya Nabi pada masa tu dia tengah baca Iqra', surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Mungkin sampai ke berapa ayat ataupun sampai habis. Dan dalam pendapat yang pertama tadi, Nabi tengah baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman 'allamal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Lama tak baca ni. Jadi tuan-tuan semua, sama ada surah Ar-Rahman ataupun surah Iqra' tadi, Al-Alaq. Wa kana bi batni nakhlin. Pada ketika itu Nabi semaya ni di mana? Nabi semaya di dalam kebun kurma. Tengah-tengah Nabi semaya ni, Nabi semaya dalam kebun kurma. Falamma sami'ul Qur'an, apabila mereka mendengar Quran, qalu, maka mereka berkata, hadzal ladzi hal bainana wa baina khabaris sama. Ini adalah keadaan antara kita dengan di antara khabar daripada langit. Faraja'u ila qaumin faqalu ya qaumana. Bila mereka kembali kepada kaum mereka, faqalu, mereka berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na Qur'anan ajaba, ila akhir ayat. Sesungguhnya kami dengar, telah mendengar Quran yang ajaib, Baik, tepat ni tepat yang Nabi semaya ni di antara Mekah dengan Taif. Wa baina Mekah,
Dan di antara Mekahnya masirah lailah, perjalanan untuk nak sampai ke Mekah tempat Nabi duduk sembahyang ni, perjalanannya satu malam lagi untuk nak sampai di Taif. Antara Mekah dengan Taif perjalanannya satu malam lagi. Ni perjalanan cara dululah. Baik. Barulah kita akan baca seperti biasa tadabbur makna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. صدق الله العظيم. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memaparkan dalam Al-Quranil Karim, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada aku, annahu, diwahyukan kepada aku ni Jibril mari royak. Diwahyukan ilayya kepadaku, annahu, bahawasanya dia istama'a, telah mendengar, nafarun minal jinni, telah mendengar satu kelompok, bilangannya kurang daripada 11. Mana ada kata 7, ada kata 9 daripada minal jinni, daripada golongan jin. Faqalu, mereka itu berkata, yang 7 ataupun 9 tadi, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan, kami dengar Quran ajaba, Quran yang sungguh-sungguh ajaib. Quran yang sungguh-sungguh ajaib. Kami mendengar Al-Quran, sebuah kitab suci yang susunannya dan kandungannya sungguh menakjubkan. Oh, sedap dengar. Allah, sedapnya dengar, ajaib sungguh, manusia tak boleh nak buat ni. Tuan-tuan semua, Allah Ta'ala pernah cabar manusia buat mari ayat, ayat serupa dengan Quran. Allah Ta'ala pernah cabar manusia 10 ayat. Allah Ta'ala pernah cabar manusia buat mari satu surah. Tak boleh belaka. Apa dia nak boleh nak lawan? Siapa dia yang boleh nak tiru Quran? Tak boleh, tak mampu. Yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ayat yang kedua ni, kitab yang memberi panduan ke jalan yang betul. Kitab ni kami dengar ni, Quran ni yahdi ila rusydi, iaitu menunjukkan kepada ar-rusydi, kepada makna petunjuk Allah SWT. Fa amanna bih, maka kami beriman dengannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami beriman dengan Quran ni. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan tidak sesekali akan kami mempersekutukan dengan Tuhan kami, Tuhan kami dengan sesuatu makhluk yang lain. Kami tidak akan syirik. Jadi tuan-tuan semua, bila disebut kami tidak akan syirik ini,
bermakna hadza yadullu ala annahum kanu musyrikin. Ini menunjukkan ayat sebelum ini jin-jin ni adalah musyrik, jin musyrik. Wa ruya annahum kanu yahudiyan. Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahawasanya jin-jin ni adalah dia panggil agama Yahudi. Wa qila inna minhum yahudan wa nasara wa majusan wa musyrikin. Dan dikatakan juga sesungguhnya di kalangan jin ini ada yang jenis dia panggil agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi dan musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik. Bila disebut berkaitan dengan nabi ni, nabi ni bertemu dengan jin ni, adakah nabi ni tak nampak jin? Ada ulama kata nabi ni pada ketika itu boleh nampak jin tu. Boleh nampak jin. Inilah permulaan puak-puak jin mari jumpa dengan nabi, beriman dengan nabi, dan rentetan daripada cerita ni bermula daripada saat dan ketika ini maka duk mari semua puak-puak jin. Dia kira ramai-ramai dia mari jumpa dengan nabi, dia mengaji dengan nabi. Maka bermula saat inilah, bermula sinilah nabi ni selalu berjumpa dengan golongan jin. Jin ini dia mari jumpa dengan nabi untuk nak belajar. Yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina hana. Jadi dua ayat. Boleh sikit lagi kot. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna alla taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan ketahuilah wahai kaum kami, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan ketahuilah wahai kaum kami, ni dia kecek lagi dengan apa-apa dia ni, bahawa sesungguhnya tertinggilah kebesaran dan keagungan Tuhan kita daripada beristeri atau beranak. Jadi apa kita faham ni? Maksudnya mereka sebelum daripada ni mereka duduk beranggapan bahawasanya mereka percaya bahawasanya Tuhan ni ada bini ada anak. Jadi bila mereka beriman dengan Quran ini, duduk dengan Nabi duduk baca tadi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menafikan. Maknanya Allah Taala ni bukannya ada isteri ada anak. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Ni ayat marah. Ni ayat marah ni. Dan dengan ajaran Al-Quran nyatalah bahawa sesungguhnya ketua yang kurang akal pertimbangannya daripada kalangan kita telah mengatakan terhadap Allah kata-kata yang melampaui kebenaran. Jadi hok sebelum ni pok-pok kita hok duduk mengajar tu, hok duduk mengajar ketua kita ni, mereka ni hok duk oyak kepada kita ni, duk oyak begini ni safihuna ni bodoh. Safihuna ni bodoh tak boleh pakai ni. Dia kata Tuhan ni macam-macam sangkaan mereka duk ayat cerita pada kitanya percaya. Gitulah ayat Kelatannya. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan bahawasanya sesungguhnya nyatalah kesalahan kita. Jadi kita duduk gamuk, duduk saka, duduk percaya, duduk menyangka kepercayaan kita sebelum ni, menyangka bahawa manusia dan jin tidak sekali-kali akan berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Jadi kita duk gamuknya manusia dengan jin ni tak kata benda yang tak baik kepada Allah. Rupa-rupanya dak. Rupa-rupanya duk kata benda yang tak baik pada Allah. Menuduh Allah ada dua ada isteri ada anak. Jadi orang tak kena belakang ni, wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Kita gamuk-gamuknya
manusia dengan jin ni tidak mendustakan Allah, rupa-rupa tak boleh pakai juga dia kata. Baru demon ni dapat ilmu ni, baru celak dia panggil celak hati ni. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Nah ni hak ni puak-puak jin cerita ni, dalam dan bahawasanya ni dicerita dalam ayat ni, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia menjaga dan melindungi, ya'uduna bi rijalin, menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin. Birijal ni makna ketua-ketua rombongan jin ni. Ada minta pertolongan jin. Kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Jadi bila manusia ada minta pertolongan jin, jin ni rasa sombong, rasa agak. Kita tuan-tuan semua, kita dengan jin ni kuat kita kuat kita dengan jin. Jadi jin ni dia jadi sombong, dia jadi angkuh, dia jadi takabur bila ada manusia pergi minta tolong dia, minta tolong dia, minta pertolongan dia. Ni banyak orang bila mana menganggap ni dia panggil kata-kata jin ni merujuk kepada satu tanggapan yang berleluasa pada zaman jahiliyah dulu dan masih kekal berleluasa sehingga hari ni, iaitu apa dia, iaitu manusia ni menganggap bahawa jin mempunyai kuasa di atas muka dunia ni. Mereka mampu, jin-jin ni boleh memberi manfaat dan juga boleh bagi mudarat. Ini salah. Jadi kita ni tuan-tuan semua jangan guna orang panggil pergi minta tolong dengan jin untuk nak khianat orang tu, nak khianat orang ni, tak puas hati pada orang tu pakai jin. Ini bahaya kerana benda ni adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, siapakah hari ni walaupun kita dalam dunia yang moden, tetapi orang minta tolong jin ni siapakah hari ni berlaku. Makin canggih kemodenan yang kita lalui, maka makin juga dia panggil rancak orang minta bantuan jin ni. Banyaklah, sama ada orang nega, orang nega, orang deki, guna jin. Hak pergi beli minyak mati bonus, apa nama ikut dia, nama apa dia, dia pergi beli dengan tok ca, ada dijual RM20, RM30 pun ada. Dia marah pada seseorang, dia calik sikit kak, mulalah sakit orang tu, mulalah tak lalu makan lah apa, sebab gangguan daripada jin tadi. Allahu Akbar. Ada 3 ayat lagi ni. Wa annahum zannu kama zanantum alla yab'atsallahu ahada, dan bahawasanya sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan seorang rasul atau tidak akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Ini tak betul berlaku. Wa annahum zannu kama zanantum alla yab'atsallahu ahada. Ini tak betul ni sangkaan ni. Bahawanya sesungguhnya tidaklah benar manusia menyangka sebagaimana yang kamu sangka, bahawa Allah tidak sekali-kali mengutuskan sebarang rasul. Allah Ta'ala dia tak utuh rasul dak. Bila hak ni sangkaan yang tak betul ni, Allah Ta'ala dia utuh rasul supaya Allah Ta'ala tak nak berlaku zalim kepada manusia, maka Allah Ta'ala hantar rasul supaya rasul ni boleh hajar manusia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ceritanya diwahyu pula kepada Jibril alaihissalam, menghantar wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul lain. Dan juga Allah Ta'ala tidak akan bangkit manusia pada hari kiamat akhirat esok pun tak betul juga.
wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan pengawal-pengawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejaman-rejaman, balingan-balingan api yang menyala. Rejam ni makna baling, gedah dengan api. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya. Jadi malaikat-malaikat duk kacak di langit tu sebelum ni dengar. Nenek pok-pok kita dengar, tetapi lon tak boleh dah. Maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu merejamnya. Tak boleh dah. Tebel-tebel sekarang ni, tebel-tebel nak dengar rahsia di langit, puak-puak kita tak boleh dah. Tak boleh nak dengar. Kalau tebel-tebel pergi, kena gedah dengan api, kena gedah dibaling dengan api. Apa sakit kau dengan api, moga demo dibuat daripada api juga kan. Supaya gini orang gedah kita dengan tanah ko, bau atas belakang dengan tanah ko. Jangan kata tanah ko, tanah lembek pun sakit. Keduk apa sakit kan, dia mau dibuat daripada apa ni tanah kan, sakit apa kita gedah dengan tanah juga. Kau cabar jekat lah kena tanah ku atas belakang. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan bahawa sesungguhnya kami tidak mengetahui adakah dengan adanya kawalan langit yang demikian hendak menimpakan bala bencana kepada penduduk bumi, ataupun Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan kepada mereka. Jadi hak ni tak tahu. Hak ni puak-puak dia duduk kecek ni. Wa anna la nadri asyarrun urida mimman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Bila mana Nabi ni membaca ayat-ayat ni menceritakan bahawasanya puak-puak jin duduk orang panggil, duduk jadi tanda tanya juga. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memperkukuhkan penjagaan langit? Pokok dia tak boleh naik dah, tak boleh dengar. Dulu boleh dengar perbualan malaikat, sekarang tak boleh. Allah Taala tutup. Jadi duduk babel dah pokok dia ni. Jadi tuan-tuan semua ni orang panggil Allah Taala bagi orang panggil kemampuan yang kepada golongan jin lagu ni keadaan dia. Maka kita akan sambung lagi tuan-tuan semua dalam ayat yang ke-11 insya-Allah esok. Jadi kita ni panjang sikitlah ceritanya. Jadi dalam ruqyah ni, dalam ruqyah kalau ada orang sakit ni, banyaklah ruqyah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa penyembuh bagi orang mukmin, wa rahmah, bagi rahmat bagi orang mukmin. Jadi rawatan yang terbaik untuk kita nak merawat kalau orang ada gangguan ni, maka kita guna ayat-ayat Quranul Karim, ayat pembatas sihir banyaklah, dan juga guna hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik. Jangan duk panggil, kita ingat kan nak merawat, rupa-rupa duk, rupa-rupanya orang duduk, ada orang kata hai mambang tanah, hai mambang air. Itu bukan merawat, tu manggil jin. Mambang api, mama tu jin. Jangan dulu panggil, kita nak merawat, nak suruh jin apa duk panggil jin. Jadi kita guna rawatan, di antaranya pembatas sihir. Bila kita baca ruqyah ni, insya-Allah kalau ada gangguan, jin tu dia tak boleh duduk, dia akan lari. Dan kita boleh Allah panggil meletakkan syarat atau juga boleh mengarahkan jin-jin ni. Bila mana kita baca ruqyah, dia tanya kalau nak pergi ke mana, kita suruh pergilah tempat-tempat yang baik. Di antaranya suruh Mekah dan sebagainya lah, duduk dalam masjid. Suruh beriman dulu. Jangan terus kita bagi orang panggil seksa terus. Kita interaksi dulu dengan dia, bagi tawaran supaya masuk Islam. Kalau dia tak setuju juga, barulah
kita buat cara, kalau orang mengaji tu dia boleh guna kekerasan, tetapi setelah interaksi dengan cara orang panggil berunding dulu, berunding. Kalau tak boleh berunding, itu baru kita guna cara kekerasan. Adalah ruqyah dia dah yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil tib nabawi. Jadi tuan-tuan semua bahasa sekolah tu dululah, insya-Allah kita akan sambung esok pula insya-Allah. Bahasa sekolah tu dulu, wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.